warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siri khabar dari Perang Besar dan hari ini kita akan mengupas isu yang sangat dekat di hati rakyat Malaysia iaitu berkaitan dengan Palestin. Dan bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Encik Luqman Sharif Elias. Khabar, Encik Luqman? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita dalam khabar dari Perang Besar pada hari ini. Terima kasih banyak menjemput saya. Hari ini kita akan menyentuh secara spesifik mengenai penyertaan Malaysia di sesi pendengaran awam bagi mendapatkan pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun International Court of Justice (ICJ) berhubung isu Palestin yang bakal diketuai oleh YB Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Luar Negeri dari 19 hingga 26 Februari 2024. Dan kita terus ke soalan yang pertama, Encik Luqman. Sebagai mukadimah, mungkin Puan boleh beri sedikit pencerahan ya mengenai situasi di Palestin yang terkini, sama ada di Gaza, di tebing barat, di OPT, Occupied Palestine Territories, dan yang terkini di Rafah, serta kaitannya dengan situasi geopolitik di Timur Tengah itu sendiri, supaya kita dapat meningkatkan pemahaman mengenai apa sebenarnya yang berlaku di Palestin dan juga mungkin sedikit sebanyak mengenai peranan. Silakan, Cik. Baik, terima kasih. Apa yang kita tengah saksikan sekarang ini adalah satu pencabulan hak asasi manusia yang paling buruk dalam sejarah moden dunia oleh Israel terhadap orang awam rakyat Palestin yang berada di tanah bumi Palestin yang diduduki oleh Israel. Ya? Kita sedang menyaksikan genosid. Kita sedang menyaksikan pembunuhan beramai-ramai, pengeboman sembarangan ataupun sewenang-wenangnya, indiscriminate bombing yang memusnahkan hospital, tempat pengajian, rumah-rumah dan infrastruktur awam rakyat Palestin. Kita melihat sekarang bagaimana wanita dan kanak-kanak ditahan tanpa bicara. Kita melihat pengamalan apartheid. Kita juga melihat penempatan rumah-rumah dirampas dan juga penempatan haram oleh Israel ke atas rumah-rumah mereka, rumah-rumah yang dirampas. Maka dengan ini, kesemua ini sebenarnya adalah satu pelanggaran undang-undang kemanusiaan antarabangsa, International Humanitarian Law, dan konvensyen-konvensyen antarabangsa, termasuklah konvensyen genosid yang diperkatakan baru-baru ini. Sekarang ini kita berada di ambang di mana kita melihat lebih daripada 1 juta rakyat Palestin di Rafah bakal menghadapi kematian akibat lancaran serangan tentera yang bakal dilancarkan oleh Israel atau pengeboman kawasan Rafah, atau kalau tidak ada pun akibat kebuluran di mana air, bekalan air, elektrik, makanan, ubat-ubat dan bekalan kemanusiaan disekat ataupun diputuskan ataupun dihadkan oleh pihak Israel. Maka dengan itu dunia sebenarnya terkejut, marah, membantah tindakan Israel ini. Kan mereka mengutuk tindakan Israel ini. Resolusi di Perhimpunan Agung Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah diluluskan dengan majoriti besar mengutuk Israel, perbuatan Israel ini dan menuntut gencatan senjata. Malah negara South Africa telah mengambil tindakan undang-undang di Mahkamah Keadilan Antarabangsa mengheret Israel terhadap jenayah genosid mereka. Tetapi Israel tidak berseorangan. Mereka ini didukung dan dipertahan, kelakuan mereka ini didukung dan dipertahan oleh negara-negara barat, terutama US dan EU. Di mana mereka menggunakan veto power, misalnya US di United Nations Security Council menghalang tindakan diambil ke atas Israel. Maka dari segi geopolitik kita melihat dari satu jajaran adalah negara-negara barat
Dan satu lagi jajaran adalah negara lain di dunia yang terdiri daripada China, Rusia, tidak terlupa juga Malaysia yang dipanggil secara ringkasnya Global South, kan. Di sinilah mahu melihatkan penambatan okupasi Israel terhadap tanah-tanah bumi Palestin dan mahu mengheret Israel dan penjenayah-penjenayah ke muka pengadilan di mahkamah antarabangsa, terutamanya mahkamah jenayah antarabangsa. Antara lainnya, mereka menumpu usaha tumpuan usaha diberikan kepada mengambil tindakan undang-undang mengheret Israel ke pengadilan. Antara usaha-usaha yang dilakukan adalah pergi ke Israel, terutamanya di tebing barat, mengumpul bukti-bukti, menemu ramah mereka yang terlibat dan kemudiannya mengemukakan bukti tersebut ke mahkamah jenayah antarabangsa. Selain itu, libat di dalam prosiding-prosiding yang melibatkan Israel di mahkamah jenayah antarabangsa, termasuklah menjadi amicus curiae baru-baru ini di prosiding di sana, kan. Selain itu, pada masa ini terdapat satu avenue lain terlibat di dalam prosiding-prosiding di mahkamah keadilan antarabangsa. Soalan yang seterusnya mungkin Cik Luqman boleh jelaskan secara ringkas mengenai apa sebenarnya akan berlaku pada 22 Februari nanti, khususnya melibatkan peranan dan kehadiran Menteri Luar Negeri di Peace Palace di The Hague, Belanda. Mengapa tindakan dan peranan Malaysia di ICJ itu nanti adalah penting dan mesti dilakukan, dan apakah kesan-kesannya? Okay. Pada 22 hari bulan ini, terdapat prosiding di Mahkamah Keadilan Antarabangsa terhadap amalan Israel di tanah Palestin yang diokupasi oleh Israel sendiri. Melalui resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 30 hari bulan Disember 2022, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meminta Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk mengeluarkan pandangan ataupun advisory opinion mengenai kesan undang-undang terhadap polisi-polisi dan undang-undang yang diamalkan ataupun ditadbir oleh Israel ke atas tanah Palestin yang diduduki oleh Israel sendiri. 50 buah negara dan beberapa organisasi antarabangsa terlibat dan telah mengemukakan penyataan bertulis kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa, termasuklah Malaysia. Jadi pada 22 hari bulan ini, Malaysia yang diketuai oleh Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan selaku Menteri Luar Negara akan mengemukakan hujah-hujah kita berkenaan pelanggaran undang-undang antarabangsa oleh Palestin di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Ini pada saya satu detik sejarah yang penting dan membanggakan bagi negara kita dalam usaha kita membantu Palestin mengheret Israel ke muka pengadilan. Pada saya ingin mengucapkan syabas Malaysia, terutamanya Menteri dan juga Kementerian Luar Negara dalam usaha dan tindakan mereka membawa Israel ke muka pengadilan. Jadi Encik Luqman jelaskan tadi, ini adalah satu detik bersejarah buat Malaysia. Yeah. Dan saya rasa kita tidak pernah lagi fokuskan mengenai aspek perundangan dan membuat celahan di mana-mana prosiding ICJ yang ini. Dan saya rasa berdasarkan penerangan daripada Encik Luqman sebentar tadi, ini saya nampak ada perbezaan antara apa yang dibawakan oleh Afrika Selatan sebelum ini di ICJ, yang mana mereka memfokuskan mengenai genosid, dan kita pernah dengar keputusan interim. Jadi ini berbeza dengan apa yang kita nak buat, lebih kurang pada 22 Februari nanti. Jadi mungkin ada yang perlukan penjelasan lagi, apakah perbezaannya, apakah mungkin yang kita nak fokuskan, dan adakah ini sesuatu yang baru. Tadi Encik Luqman katakan yang baru, dan mungkin boleh jelaskan lagi mengenai dia punya selling point dia, untuk kita fahamkan lagi peranan Malaysia dalam isu
ICJ ini dan apa yang membezakan dengan apa yang Kes Afrika. kes Afrika Selatan sebelum ini. Silakan cerita. Baik, jelas ini adalah prosiding yang berlainan. Kes South Africa adalah pertikaian antara dua negara yang dimulakan oleh Afrika Selatan sendiri terhadap Israel, di mana Afrika Selatan mendakwa Israel mencabul ataupun melanggar peruntukan-peruntukan Convention Genosid. Kan? Jelas. Okey, di situ. Genosid. Genosid saja. Di dalam kes Afrika Selatan, apa yang akan terjadi ialah ICJ ataupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa boleh dan akan mengeluarkan keputusan dan arahan yang akan mengikat kesemua parti yang terlibat dalam kes tersebut, termasuk Israel. Jadi keputusan ini akan mengikat dari segi undang-undang. Pelaksanaannya itu cerita lain. Okey. Baik, manakala kes yang mana Malaysia dan 52 buah negara lain terlibat adalah terhasil daripada rujukan resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mahukan ICJ ataupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa mengeluarkan pandangan undang-undang advisory opinion mengenai kelakuan Israel di tanah Palestin yang diokupasi oleh Israel sendiri. Keputusan ICJ ini sebenarnya tidak mengikat, tetapi ia adalah penting dalam membentuk kedudukan undang-undang antarabangsa. Ini seperti kes yang selepas di mana ICJ juga memberi advisory opinion terhadap pembinaan tembok oleh Israel di tanah Palestin yang menjadi pegangan atau benchmark undang-undang apakah ia boleh dilakukan atau tidak, melanggari atau tidak undang-undang antarabangsa. Selain daripada itu, Organisasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hendaklah akan menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ ataupun ICJ ini ataupun advisory opinion ini. Jelas di situ memang terdapat perbezaan yang ketara antara apa yang dibawakan oleh Afrika Selatan melalui ICJ yang fokus mengenai genosid. Yang kita buat ini adalah mengenai aspek perundangan fokusnya, tapi melibatkan kedaulatan dan juga keabsahan ataupun sovereignty Palestin sendiri. Dan of course itu adalah isu yang lebih besar dan lebih kukuh. Dan peranan Malaysia juga saya yakin akan lebih kukuh dan lebih sebenarnya signifikan untuk membantu Palestin. Macam mana Cik Lukman? Betul, ini memang penting. Kalau kita lihat sekarang, kenapa Palestin sekarang disokong oleh ramai, kerana mereka sebenarnya berdiri di landasan undang-undang antarabangsa yang betul. Jadi dia selalu boleh mengungkitkan ataupun menyatakan pendirian mereka betul dan ini dapat difahami oleh masyarakat satu dunia dan kemudiannya menganggap masyarakat tahu di mana salah dan betulnya siapa daya sahabat perundangan. Sebab tu ini penting. Ini jelas kan, kedudukan undang-undang mesti jelas. Pelakuan yang mana salah dan betul pun kena jelas. Jadi tidak ada lagi boleh dimainkan ataupun diwayangkan oleh terutamanya pihak Israel, kononnya dia mempunyai hak lah. Tetapi undang-undang dah jelas, mahkamah yang independen telah menetapkan itu salah, jadi tidak boleh dipertikaikan lagi. Sebab itu ini penting sangat dilakukan dan saya betul-betul berbangga Malaysia terlibat dalam kes ini. Jadi saya kira ini akan menambahkan lagi tekanan kepada Sudah tentu. Afrika Selatan telah membawakan kes fokus mengenai genosid. Betul. Dan Malaysia pula akan kedepankan isu perundangan. Tepat pada masanya. Saya rasa Israel juga akan dapat rasa tekanan yang daripada 50 negara atau lebih terhadap aspek perundangan. Dan saya nak tanya pendapat Cik. Dari sudut tekanan yang diberikan di peringkat antarabangsa dah banyak. Melibatkan aspek genosid, melibatkan aspek undangan seperti ini. Dan kita pun tahu terlalu banyak resolusi yang telah dikeluarkan yang memberi tekanan kepada Israel. Tapi dari segi penguatkuasaan, resolusi-resolusi itu mungkin masih boleh
kita dipersoalkan sedikit sebanyak. Betul. Jadi pendapat Encik Luqman mengenai perkara ini, tekanan-tekanan yang diberikan kepada Israel, sejauh mana mereka akan mengendahkannya atau tidak mengendahkannya. Jadi macam mana? Mungkin di luar ramai yang tanya, perlu ke kita nak buat macam ni dekat Israel? Sedangkan diorang tak buat apa-apa, diorang tak kisah pun. Jadi kalau ada soalan yang macam ni, macam mana kita nak fahamkan orang ramai di luar? Satu, ia amatlah perlu. Kita kalau tidak, media kita atau media barat sebenarnya memainkan isu ini dan mengelirukan rakyat. Apa yang betul dan salah pun kita tak tahu apa betul, sebab kadang-kadang bila kita tengok media ni, dia spin, memesongkan apa yang salah betul, kita pun terasa apa yang salah tu pun betul. Ini yang dimainkan oleh media-media barat. Kan? Tetapi kalau satu keputusan undang-undang sudah dikeluarkan, maka tidak boleh dipertikaikan. Kita tahu siapa salah, siapa betul. Dia spin macam mana, dia cakap macam mana pun, kita tahu dia cuba memesong, mengelirukan ataupun menipu terus terang. Menipu terus terang sebenarnya kan. Sebab itu penting. Kedudukan undang-undang ini penting dinyatakan, dibawa ke mahkamah supaya diadili secara saksama dan rakyat sedunia tahu ini adalah satu perlakuan yang melanggar batasan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Itu amat penting. Kan? Walaupun kita cuba berkali-kali, ini mesti terus kekal dilakukan. Dari segi pelaksanaan memang ada kelumpuhan. Permasalahannya adalah di United Nations Security Council, di mana kita tahu negara-negara besar mempunyai kuasa veto. Kan? Tetapi pada saya kita harus melakukannya sentiasa. Kalau kita lihat ini juga berlaku di dalam kes di Afrika dulu, di mana pada asalnya Afrika adalah di apartheid dan mengambil masa yang lama untuk South Africa bebas daripada apartheid. Jadi kita kena istiqamah terus meneruskan usaha kita, walaupun katakanlah kali ini di Security Council, lama-lama kita tengok sekarang ini rakyat di Amerika sendiri tahu mereka kerajaan berada di keadaan yang salah. Jadi lebih ramai rakyat Amerika tahu berkenaan perkara ini, mereka akan memberi tekanan politik dalaman pula kepada Amerika, yang saya harap lambat laun akhirnya kerajaan Amerika akur seperti mereka Britain dan Amerika dulu menyokong South Africa. Akhirnya saya harap mereka akur dan tidak lagi veto di Security Council, dan selepas itu insya-Allah saya harap ia boleh dilaksanakan. Pada masa ini atas sebab resolusi dan ketetapan mahkamah antarabangsa ini, kan, saya rasa ramai rakyat di barat pun dapat melihat arah kerajaan mereka yang salah. Kan, banyak protes di rata-rata, bukan di Amerika sekat, di negara-negara Eropah pun yang cuba menekan kerajaan mereka untuk menuntut gencatan senjata. InsyaAllah saya harap kita usaha ini diteruskan supaya kita mendapat gencatan senjata. Saya rasa Encik Luqman kuncinya tadi yang macam Encik Luqman cakap adalah istiqamah. Saya rasa memang kita dah berusaha bertahun. Tapi kita perlu meneruskan tekanan kepada Israel dari aspek perundangan, menggunakan ICJ. Kita menggunakan media untuk meningkatkan pemahaman. Saya rasa senjata yang berkesan. In fact sebenarnya sudah berkesan pada saya. Kalaulah kita tidak buat begini, kan, Israel akan melakukannya sewenang-wenangnya. Kalau tidak sekarang ini, mungkin dah bom dah Rafah. Tetapi sebab tekanan-tekanan dia terpaksa mentimbang. Mungkin dia lakukan juga, tapi ini menunjukkan tekanan-tekanan gitu mesti berterusan. Kan, supaya mereka mengambil kira. Kan? Mereka pun terpaksa mengambil kira kalau kita tengok pendirian mereka. Kalau boleh saya bagi tahu kepada penonton kita, tekanan-tekanan yang kita berikan bukan hanya sekadar retorik, bukan hanya sekadar kenyataan akhbar, bukan hanya sekadar kata-kata. Tapi saya rasa bila kita kumpulkan semua negara itu memberikan tekanan pada negara yang tidak wujud yang bernama Israel itu, maka diorang pun merasa kesannya. Dia merasa kesannya. Setiap tindakan yang diorang bakal ambil itu mungkin diorang akan fikirkan kesannya. Betul. Kita berharap sedikit sebanyak itu dapat memberi ruang kemanusiaan. Betul. Bernafas dan betul.
Ya. InsyaAllah. Okey, jadi saya rasa mungkin 4 soalan tu kita dah jelas mengenai peranan Malaysia nanti di ICJ 2 Februari dan bakal diketuai oleh Menteri Luar Negeri kita. Ya, baik. Sudah tentunya bakal dibantu juga oleh NGO, yayasan-yayasan InsyaAllah. besar Ya, insyaAllah. peranan yang sangat besar dan sangat kukuh Terima kasih. yang memainkan peranan yang dari sudut yang berbeza, iaitu aspek perundangan. Ya, Bukan hanya sekadar bantuan kemanusiaan, ya, tapi aspek perundangan itu lebih penting, lebih betul. akar orang cakap dan lebih memberi tekanan politik yang ketara kepada Israel. Ya, Saya rasa kita pernah nampak. ya, Jadi insyaAllah. soalan terakhir saya, Ya, saya rasa mungkin di luar konteks tapi Ya. masih lagi dalam Ya, aspek kita nak memahamkan dinamik hubungan Malaysia, perjuangan Palestin dan perjuangan kita yang konsisten terhadap gerakan yang anti-Israel ini. ya, Jadi ramai yang nak faham Encik Luqman apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan penyelesaian dua negara ataupun two-state solutions, dan Wisma Putra pun melalui siri-siri syarat akhbar di media. Kita memang tiap kali kita keluarkan statement memang kita akan fokus kepada penyelesaian dua negara. ya, Tapi kita nak pastikan orang faham apa itu sebenarnya penyelesaian dua negara. Encik Luqman boleh bantu kami memberi pemahaman ini. Sebab ada yang kata Encik Luqman, adakah kita nak bagi ruang kepada Israel untuk bernegara juga di Palestin macam mana? Sebab termnya di situ adalah dua negara, masuk juga Israel. Jadi mungkin Encik Luqman boleh bantu explain apakah itu state solution ataupun penyelesaian dua negara. Secara amnya, two-state solution adalah pengiktirafan negara Israel dan Palestin, kan? Yang berdasarkan persempadanan yang berlaku sebelum 1967. Kan? Yang mana secara amnya rata-rata Palestin merangkumi tanah ataupun tebing barat dan Gaza dan Jerusalem menjadi di bawah pengawasan antarabangsa. Secara amnya ini adalah tanah Palestin mengikut two-state solution. Ini adalah kedudukan di undang-undang ataupun pengiktirafan antarabangsa yang telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan juga kalau lihat keputusan yang lepas Mahkamah Antarabangsa, kan? Tetapi kita tahu permasalahannya adalah keingkaran Israel. Mereka telah occupy tanah-tanah tersebut dan telah menempatkan penempatan haram, kan? Jadi pelaksanaannya mungkin sukar ataupun menghadapi beberapa cabaran. Tetapi ini adalah status kedudukan antarabangsa yang sekarang dipegang ataupun diiktiraf seluruh seluruh dunia ataupun di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menyelesaikan konflik ini. Pada masa ini di jua ataupun on the ground, Israel menakluki kesemua kawasan tersebut. Yang ni kita tidak mahu. Kita kena mengiktiraf tanah kepunyaan Palestin sendiri. Jadi saya rasa itu jelas, dan itu yang telah ditentukan oleh Pertubuhan Bangsa berdasarkan garis sempadan 1967. Betul. Dan saya rasa tidak timbul isu adakah kita memberi pengiktirafan kepada Israel. Tidak. Tak rasa itu. Ini yang fokusnya adalah bagaimana kita nak dapatkan sovereignty ataupun keabsahan kedaulatan Palestin. Betul. Okey, terima kasih Encik Luqman atas jawapan-jawapan dan penjelasan yang jelas diberikan mengenai penyertaan Malaysia dalam sesi pendengaran awam bagi mendapatkan pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung isu Palestin. Terima kasih. Dan kami di Wisma Putra mendoakan yang terbaik untuk Mas sendiri di The Hague nanti. Semoga ini akan memberikan impak yang positif pada usaha-usaha Malaysia untuk bersama-sama dalam perjuangan Palestin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Untuk itu, sampai di sini sahaja sesi khabar dari Perang Besar kita hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi khabar dari Perang Besar seterusnya. Assalamualaikum dan salam. Not knowing whether they're dead or alive.
came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called